Selamat pagi dan selamat kembali ke channel Cikgu Iban Tan. Dan sebab kami selepas sibuk sampai lupa sudah cuti, jadi minggu lepas tidak saya upload apa-apa video. Jadi hari ini baru kita akan sambung ke bahagian keempat topik nombor asas, iaitu penyelesaian masalah. Sebelum itu, cikgu nak ingatkan, di bahagian description box tu untuk setiap video yang cikgu buat untuk PDPC, sebenarnya ada cikgu letakkan masa untuk topik-topik yang dibincang dalam video tersebut. Jadi contohnya topik mengenai pengiraan nombor asas. Kalau kamu kurang faham dengan penolakan, jadi kamu terus boleh tekan di description box, cari cikgu letak sana masa untuk cikgu bincangkan pasal penolakan. Jadi kamu tekan sana, dia akan terus lompat ke masa yang cikgu sedang bincangkan. Kalau kamu hanya keliru dengan cara penggunaan calculator, jadi kamu hanya perlu tekan pada waktu calculator dan dia akan terus video tu dia akan terus skip sehingga bahagian calculator tersebut. Sama juga untuk topik hari ini, cikgu akan bincangkan semua daripada nota untuk penyelesaian masalah sebab kalau masalah yang sebenar di luar sana tu sebenarnya lagi rumit daripada contoh yang diberikan dalam nota. Okey, jadi akan dipecahkan kepada dua bahagian. Satu adalah merupakan soalan contoh yang diberikan dan satu bahagian lagi adalah latihan yang diberi dalam nota tersebut. Tiga soalan itu cikgu akan semua bincangkan. Okey, jadi selepas ini cikgu akan bersedia untuk buat video untuk bab 2. Dan pada waktu yang sama, sekiranya pelajar ada apa-apa masalah yang ingin kemukakan dan ataupun masih keliru tu, boleh atur masa ataupun terus PM cikgu di Telegram ataupun WhatsApp. Cikgu akan atur masa untuk bimbing kamu untuk menguasai topik ini. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita terus tengok apa soalan yang kita nak bincang pada hari ini. Baiklah, jadi topik untuk hari ini menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor asas. Dan jenis ini biasanya ada banyak cerita panjang lah. Okey, dibagi menjadi situasi, mungkin dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk cerita apa-apa. Dia berdasarkan soalan dan kamu kena berhati-hati. Jadi contoh yang cikgu bagi ni boleh dijumpai di dalam nota muka surat 24. Okey, boleh rujuk sana. Bagaimana kita nak selesaikan soalan sejenis ini ya? Kita tengok contoh hari ini. Okey, contoh hari ini dia katakan cara ke college dan dia bagi jenis cara yang boleh hadir ke college dan juga dengan peratusan yang melibatkan cara tersebut. Okey, jadi di sini kita nampak dia merupakan jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang pelajar hadir ke college. Maksudnya 200 orang di college tu diberi cara ini untuk hadir ke sekolah dan semua dipapar dalam bentuk peratusan. Okey, jadi sebelum kita buat apa-apa, kita tengok apa soalan minta, baru kita analisis dan baru kita tentukan cara penyelesaian dia. Okey, jadi pertama dia bilang kita nak tentukan bilangan. Lepas tu dalam asas 2. Okey, asas 2. Hitungan jumlah pelajar. Sekali lagi, dia minta jumlah. Jadi sekarang dia nak nilai, dia tak nak peratusan. Okey, dan sekali lagi dia minta dalam asas 2. Last, hitung beza antara pelajar yang hadir ke college dan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 8. Beza, lepas tu dia minta dalam asas 8. Okey, dan kita tengok mana satu kategori yang terlibat. Bas, kereta, sini bas, kereta. Lepas tu kita adalah berjalan kaki dan motosikal. Okey, analisis. Jadi maksudnya kita perlukan asas dalam nombor asas dan yang senang kita akan wujudkan asas 10 terdahulu. Okey, jadi senang saja kita di sini kasih buat satu ruangan. Okey, kita tukarkan dia jadi bilangan. Okey, peratus.
Sebenarnya peratus ni maksudnya setiap 100 akan kamu ada berapa. Jadi hari ini dia bagi 200 orang pelajar, senang saja. Jadi kita hanya perlu darab 2 sebab kita ada 2 kumpulan 100. Okey, jadi contohnya 25 orang pelajar di sini. 25% ini. Maksudnya kalau kamu ada 100 orang, kamu akan ada 25 orang pelajar tu menggunakan cara bas. Dan sekarang kamu ada 200, maksudnya 2 kumpulan 100. Jadi 2 kali 25, kamu akan dapat jawapan dalam bilangan pelajar 50 orang pelajar. Sama juga untuk kereta, jadi kita akan dapat 80. Yang 17 kita akan dapat 34. Yang 10 akan dapat 20 dan 8 adalah 16. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tambahkan semua jumlah pelajar ini dan kamu akan dapat jumlah adalah 200. Dan ini juga adalah cara kita menyimak sama ada kita kira salah ataupun tidak. Okey? Dan kita kenakan pastikan dia semua adalah dalam bilangan 10, bilangan pelajar dan ingat ini merupakan asas 10. Okey? Jadi sekarang soalan minta dalam asas 2 dan asas 8. Jadi kita fokus dulu asas 2. Okey? Jadi apa kita buat adalah kita tambah ruangan lagi asas 2. Perlukah kita kira semua? Tak perlu sebab tengok asas 2 hanya melibatkan 2 kategori iaitu bas dan juga kereta. Yang ini dengan yang ini sahaja dia melibatkan. Jadi kita fokus 2 ini saja. Okey, untuk tukarkan daripada asas 10 ke asas 2. Leceh. Bagi saya tengok nilai asas 10 ni besar pun saya sudah nak tengok sudah. Okey, saya tahu banyak pelajar di luar sama juga dengan situasi cikgu. Okey, jadi kita guna calculator. Okey, dua model calculator, FX570MS ataupun 570ES Plus. Dua-dua cara penukaran kamu boleh rujuk kepada video ketiga ataupun di penjuru kanan cikgu akan letakkan link kepada video tersebut. Kamu boleh rujuk sana. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus tukar. Cikgu akan guna dalam video ini cikgu akan guna yang 570 MS untuk sebagai paparan rujukanlah cara penggunaan. Okey. Jadi sebenarnya cara operasi itu sama saja dengan antara ES dengan MS sama saja. Okey. Jadi yang details kamu boleh rujuk di sana. Jadi di sini cikgu akan ambil MS untuk kirakan. Okey, jadi masa kita tukar kepada mode nombor asas, pastikan sebab sekarang kita ada asas 10. Jadi kena pastikan simbol di sini adalah huruf D. D Denmark bukan yang sekarang ini. Kamu nampak di sini adalah B, Bestari. Bestari adalah asas 2. Jadi kita kena tukar jadi DEC. Okey, kamu cari di sini ada yang warna hijau. Kamu akan nampak DEC. DEC bukan Disember, bukan bulan 12. Tapi dia untuk decimal, iaitu asas 10. Itu semua dalam nama English sebab kalkulator ni semua daripada negara barat. Jadi semua dia guna sebutan negara barat. Okey. So, English DEC sudah tukar jadi D. Baru kita masukkan nilai yang kita nak tukar. Iaitu hari ini bas 50 orang. Jadi kita tekan 50, lepas tu kamu ada dua cara untuk calculate. Satu, kamu tekan CALC. Di sini. CALC ataupun kamu tekan sama dengan. Okey, jadi cikgu biasa tekan sama dengan. Okey, dapatlah 50. Okey, 50. Tapi ini adalah dalam bentuk asas 10 dan sekarang kita nak tukar jadi asas 2. Jadi kita cari BIN, binary. Nampak? Jadi inilah jawapan kamu. 110010. Okey, jadi kita key in. Kita tulis di sana. Cukup tukar jadi warna biru. Okey. Okey. 110010 asas 2. Okey. Lepas tu sama juga untuk kereta, tapi sebab sekarang kalkulator kamu di mode binary asas 2, jadi kita kena tukar balik jadi asas 10 dulu. Lepas tu kita masukkan nilai baru 80. Okey. Sama dengan, tengok dia sudah tukar jadi 80. Baru kita tukar jadi binary sekali lagi. Okey. Jadi ini jawapan untuk soalan
yang kereta dalam asas 2. Jadi 10 asas 2. Okey? Jadi ini jawapan untuk soalan A. Kedua, dia minta jumlah pelajar. Untuk bas dan kereta asas 2. Jadi kita sudah dapat untuk bas, untuk kereta. Jadi kita sekarang nak gabungkan nilai ini. Ada dua cara. Satu, kamu tambah yang asas 10, baru kamu tukar kepada asas 2. Okey, ada situasi di mana soalan dia hanya bagi kamu dalam asas 2, kamu tak ada asas 10. Jadi kalau kamu guna cara ini, maksudnya kamu kena uruskan yang carikan dia punya asas 10, baru kamu dapatkan jawapan asas 2. Jadi langkah dia panjang sikit lah. Jadi memandangkan kita ada asas 2, kita terus guna calculator untuk membantu kita. Okey. Jadi kita pastikan dia dalam bentuk binary. Lepas tu kita masukkan nilai yang ada, iaitu 110010. Okey. Bila dia B, kalkulator akan faham ini merupakan asas 2. Okey. Jadi ada sudah, kita tekan, bukan tekan sama dengan, tapi kita tekan tambah. Okey, nampak simbol tambah. Lepas tu kita masukkan nilai untuk kereta, iaitu 101000. Okey, 101000 sama dengan, dan ini adalah jawapan kita untuk soalan B, iaitu 1 dengan 5010. Okey, jadi kita tulis jawapan. Sudah kita siap kira untuk soalan B sudah. Cepat kan soalan ni? Bonus lagi. Ini semua kalau ada calculator. Sebab tu cikgu sentiasa ingatkan pelajar, jangan kedekut dengan bagi calculator. Itu 0,00010 asas 2. Okey, di jawapan sini mesti kamu tulis asas 2. Kalau tidak, cikgu akan fahamnya sebagai asas 10. Alright. So, seperti cikgu bilang tadi, mesti ingat, pasti yang tak ada calculator lagi, sila pastikan kamu dapatkan calculator. Yang belum dapat calculator, cikgu recommend kamu guna ES Plus untuk topik-topik yang bakal kamu akan hadapi nanti. Okey, terutama topik pengamiran, di mana kamu akan belajar semasa DVM nanti, tahun ketiga. Okey, sebab paparan dia lebih senang dibaca berbanding yang MS. Okey, kepada pelajar yang ada kalkulator model MS, kamu boleh masih gunakan dia, cuma paparan dia kurang senang dibaca semasa kita belajar topik tersebut. Dan juga pelajar yang sekiranya kamu gunakan model 350, cikgu memang akan recommend kamu tukar kepada 570 sebab banyak yang boleh dibuat oleh 570 berbanding 350. Dan calculator memang mahal sikit kalau kamu beli yang import set. Import set dalam 75 kalau tak silap cikgu, kamu boleh dapatkan di Popular. Model yang dia assemble di Malaysia tu ada lebih murah sikit, dalam 20 hingga 30 ringgit boleh dapat sudah di Shopee. Kamu boleh juga beli di sana. Alright, cuma mungkin dia ada button yang sukar ditekan sikit sajalah, tapi masih boleh digunakan dengan okey saja. Alright. So, terpulang kepada kamu yang pastikan kamu dapatkan kalkulator, sebab banyak topik sebenarnya kita sekarang zaman moden, kita tidak guna cara manual lagi. Kalau boleh guna kalkulator, semua guna kalkulator saja. Kalau boleh guna laptop, kamu kena belajar cara guna Excel ataupun apa-apa software yang ada di luar sana untuk dapatkan jawapan lagi. Okey, cuma masa peperiksaan tak ada pilihan lah, kamu tidak dibenarkan bawa. Jadi tak boleh. Okey. Jadi sekarang kita tengok last. Habis kita punya advertisement tadi. Jadi kita terus kepada soalan terakhir, iaitu dia katakan, hitungkan beza antara pelajar yang hadir ke college dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 8. Jadi di sini, tadi kita kira asas 2. Jadi kita tambah satu lagi garisan. Sekarang kita kasih buat asas 8. Mana asas 8? Asas 8. Okey. Dan asas 8 ni dia nak fokus
Yang berjalan kaki. Cukup buat bintang lah ya. Jalan kaki dengan motosikal. Jadi kita fokus dua ini saja cukup. Okay, basikal tak payah. Lupakan saja. Alright. So, asas 8 dan dia nak beza. Tengok sini. Sebab kita belum dapatkan asas 8. Dan sekarang kita ada asas 10. Jadi kita selesaikan dalam bentuk asas 10 dulu. Baru kita dapatkan jawapan asas 8. Okey. Jadi di sini kita boleh buat sebeginilah. Okey, cuba tulis di sini. Jadi yang jalan kaki 34 orang. Tolak yang motosikal 16 orang. Jadi perbezaan mereka dalam 18 orang kan. Okey. 18 orang. Jadi dengan 18 orang ni kita nak tukar dia jadi asas 8. Okey, kalau kamu takut kamu kira salah, jangan risau. Dengan kalkulator, kamu pastikan kamu mula dengan mod decimal dulu. Okey, huruf D. Jadi kamu masukkan nilai 34 tolak 16. Kamu dapat jawapan sudah. Baru untuk asas 8, ingat dalam kalkulator dia adalah guna OCT. Okey, bukan Oktober tetapi octonal. Okey, dia adalah nama untuk asas 8. Jadi bila kamu tekan, dia akan jadi huruf O di sini di dalam paparan kamu. Okey, huruf O. Nampak? Okey, huruf O Jadi ini adalah jawapan kamu dalam asas 8. 22. Okey, jadi di sini jawapan dia 22 asas 8. Maka selesailah soalan ini. Senang kan? Baik. Jadi kita akan cuba latihan. Cuba kan tunjuk antara 3 soalan, cuba kan tunjuk 1 soalan sebagai contoh. Yang 2 soalan lagi tu cuba kan biar kamu untuk cuba selesaikan diri sendiri. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tinggalkan komen di ruangan komen di bawah ataupun kamu PM cikgu. Kalau banyak pelajar tanya soalan yang sama daripada soalan yang sama, mungkin cuba akan buat satu sesi khas. Okey, untuk kita bincangkan secara atas talian untuk cara penyelesaian masalah tersebut. Okey? Right. Baiklah. Untuk kita tengok soalan latihan di muka surat 25 dalam nota kamu. Okey, antara 3 soalan cikgu tadi kaji sudah. Antara 3 soalan, soalan 1 dengan soalan 3 sepatutnya tidak banyak masalah. Soalan 1 sangat direct. Okey, dia terus minta kamu kirakan satu harga yang diberikan dalam asas 8 dan minta kamu tukar jadi nombor asas sebenarnya, iaitu dalam asas 10. Okey, sepintas lalu kamu hanya tahu kita perlu tukar saja. Okey, fast and direct. Soalan 3 lebih kurang sama soalan yang sama, cuma dia punya situasi lebih panjang. Lebih kurang macam situasi contoh soalan yang cikgu bincangkan sebelum ini. Jadi ini soalan yang cikgu tengok sangat menarik. Okay, di mana dia tidak bagi tahu secara terus yang apa yang perlu kamu buat dan apa yang boleh kamu buat. Okay, jadi kita tengok soalan 2 ni. Dia kata Sofia mempunyai 8 keping kad bernombor. Setiap kad masing-masing dilabelkan dengan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian dia memilih 4 keping kad dan menyusunnya seperti berikut. 2, 1, 3, 7. Nombor ini adalah dalam asas yang terendah. Apakah nilai nombor 4 digit ini dalam asas 2? Okey. Trik di sini ataupun perangkap di sini adalah asas yang terendah. Okey. Dan ini adalah jarang digunakan dalam soalan. Seperti yang kamu tengok di soalan 1 dengan 3, secara terus terang dia bagi tahu itu adalah nombor asas berapa, tetapi soalan ini dia tutupkan. Dia biar kamu fikir. Okey. Sebab 8 kad memang dalam minda kita automatically dia akan keluar nombor asas 8. Okey. Nah, nombor asas 8 boleh tak yang 7 kad 8 kad ini terdiri pada nombor asas 9? Boleh, tiada masalah. Boleh tak dia terdiri pada nombor asas 10? Boleh juga. Dia tidak silap. Okey. Jadi keyword di sini adalah terendah. Ada antara pelajar mungkin dia akan anggap nombor asas yang terendah yang sebelum ni saya pernah belajar adalah nombor asas 2 dan dia akan selesaikan soalan ini dengan nombor asas 2.
Tetapi kamu tengok balik nombor ini 2137. Boleh tak dia duduk di nombor asas 2? Nombor ini tidak wujud di nombor asas 2. Dan nombor asas yang paling rendah boleh diwujud sebenarnya adalah nombor asas 8. Maka kita akan ambil dia sebagai nombor asas 8. Jadi barulah kamu tukarkan soalan ni 2137 asas 8 dan dia minta kamu tukar dalam nombor asas 2. Okey, asas 2 yang dia minta. Okey. Jadi tak payah bazir banyak masa untuk kamu tukar satu persatu. Kalkulator ada. Okey. Jadi pastikan kalkulator kamu dalam mode OCT, iaitu nombor asas 8, huruf O di sini. Masukkan nilai kamu 2137, tekan sama dengan. Okey. Lepas itu sebab dia nak asas 2, kita tukar jadi BIN. Right? Sorry. Kita tekan salah. 2137. Okey, lepas tu tiga tak dapat. Kenapa? Okey, kita cuba kalkulator satu lagi. Mungkin dia tidak dapat atas sebab tertentu. Ya, boleh tu. Cuma tak tahu kenapa di sini tak boleh. Okey. Untuk MS, sebab ruangan tak cukup untuk dia paparkan jawapan, sebab kamu cuba tukar dalam asas 10, dia akan ada nilai. Tetapi dalam asas 2, dia tidak cukup ruangan untuk paparkan jawapan. Tetapi dengan ES Plus, dia cukup ruangan untuk paparkan jawapan. Di sini, jawapan yang di paparan adalah 1000. 1011111 asas 2. Okey. Jadi yang cikgu suspek adalah sebab ruangan untuk dia keluarkan bacaan di sini tidak cukup, maka dia keluar maths error. Okey. Maths error maksudnya mungkin masalah di kalkulator tidak cukup untuk buat paparan ataupun dia terlampau rumit untuk kalkulator ni untuk memaparkan jawapan tersebut. Sekiranya kamu key in salah, contohnya di B, binary, okay, B ya, tetapi kamu tekan 2137, kamu tekan, ini adalah syntax error. Syntax error maksudnya kesilapan pada konsep matematik. Jadi 237 dia tidak wujud di asas 2, maka dia keluar syntax error. Okey, jadi itu adalah antara perbezaan antara syntax error dengan maths error di paparan kalkulator kamu. Alright, so lepas kita cuba di ES Plus, dia memang boleh papar dalam jawapan. Okey, BIN. Okey, dalam binary ya, tak ada masalah untuk paparan jawapan. Okey, so itu saja untuk soalan ni. Selain guna cara kalkulator, kamu boleh juga rujuk ke video yang sebelum ini untuk cara manual untuk dapatkan jawapan bagi sesiapa yang tidak kalkulator. Tapi kamu tengok berapa digit sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 digit di sana. Memang banyak langkah lah, akan langkah kamu sangat panjang untuk kira dan dapatkan jawapan. Okay, sebab tu ada masanya cikgu akan lebih galakkan kamu guna kalkulator daripada kamu bazirkan masa untuk pengiraan ini. Dan terutama masa peperiksaan, kalau kamu bazirkan banyak masa di soalan yang tidak banyak markah, kamu mungkin tidak cukup masa untuk habiskan semua soalan yang di dalam kertas peperiksaan dan menyebabkan kamu tidak dapat markah yang cukup untuk lulus. Okey, sebab SVM untuk kamu lulus adalah 50 markah dan PB kamu hanya terdiri pada 30 markah. Dan biasanya soalan ini saya rasa dalam 2 hingga maksimum 3 markah saja untuk soalan ini. Berbanding yang topik set dan satu topik lagi keberangkalian, mungkin markah dia lagi tinggi daripada soalan ini. Jadi kita cuba jimatkan masa dan tidak buangkan masa di soalan yang tidak banyak markah, tetapi dia macam markah bonus kalau kamu ada kalkulator. Okey?
Baiklah, kami sudah sampai penghujung perbincangan untuk hari ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like dan share video ini kepada kawan-kawan kamu yang lain. Okay, dan juga bukalah notifikasi supaya apa-apa updates yang terkini juga akan upload di sini, boleh kamu terus dapat notifikasi daripada YouTube. Dan sekiranya ada subjek yang lain kamu tidak mahir ataupun kamu rasa cikgu ajar dengan terlampau pantas, kamu nak lebih banyak rujukan daripada cikgu-cikgu lain, juga kamu boleh rujuk di Akademi YouTuber. Kamu search saja di YouTube Akademi YouTuber, ada banyak cikgu sekarang yang sedang beria-ria untuk kita buat kelas tuition atas tarian, dan juga video-video PDPC seperti yang ini dikongsikan di saluran YouTube. Jadi boleh kamu dapatkan lebih informasi daripada sana, dan subscribe-lah cikgu-cikgu yang berusaha, yang kamu suka dan senang kamu faham di sana tu, sebagai satu tanda sokongan anda kepada usaha-usaha yang telah diusahakan oleh kami, ya. Dan kita akan jumpa lagi pada masa terdekat untuk video topik yang seterusnya, iaitu topik 2. Kita akan belajar mengenai set. Okey, kita jumpa paling cepat kami sinilah. Bye-bye.